Order buka suara. Buka suara. Tak dengar. Order tak buka suara dah. Buka muka nak tengok. Buka kamera. Sihat belaka ya? Alhamdulillah. Okey, tutup apa nama suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. وَاجْعَلْنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tamanya dirafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya kita dipertemukan pada malam ini, malam yang penuh barakah. Didoakan kita supaya mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita, dikurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Moga-moga kita sihat wal afiat di dalam keredaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita kepada Allah Ta'ala juga kerana pada malam ini, malam pertama kita kuliah secara online, nak menghabiskan kitab Tuhfatul Raghibin yang kita baca pada 30 hari bulan 12 tahun 2019 di Masjid Kampung Lamir. Jadi Alhamdulillah, permintaan daripada jemaah kita, khususnya Pokda, khususnya Pokda, lepas tu Zul, lepas tu Hafizul, minta disambung kembali kitab kita ni yang tergendala oleh kerana 2-3-4 line lagi, 2-3-4 line lagi ataupun 2-3-4 muka lagi untuk dikhatamkan. Jadi oleh kerana cetusan idea itu, maka sahabat kita Zul dengan Hafizul membuat line, membuat link kepada kuliah kita. Jadi Alhamdulillah
dengan persetujuan kita semua, tarikhnya pada malam ini insya-Allah kita bermula sehingga habis hatam kitab kita ni. Maknanya jika tak ada arah yang melintang, kita baca kitab Tuhfatul Raghibin ni setiap Jumaat malam Sabtu. Setiap Jumaat malam Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 insya-Allah. Jadi oleh kerana kitab kita ni tak banyak. Tak banyak dah. Saya merasakan tak lama sangat kita kuliah ni. Kita kuliah ni tak lama sangat. InsyaAllah jadi boleh hatam kita kitab ini. Maknanya kita baca daripada tahun bila? Daripada tahun 2015. 2015 kita membacanya. Jadi alhamdulillah kita dapat menyambungnya semula insya-Allah. Berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan kepada kita barakahnya, insya-Allah kita akan menyambung kitab ini. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan semua dapat kita mengikuti sehingga kita wujudkan grup Tuhfatul Raghibin. Apa info yang berkait dengan kuliah ni, lepas tu nak bagi link. Jadi di dalam grup itulah. Jadi insya-Allah habis kitab kita ni, kita bubarkanlah grup ini. Jadi untuk seterusnya muka kitab Jawi, muka surat 24. Muka surat 24 akhir di bawah tu. Di bawah sekali tu. Ada kitab tak hilang? Ada. Alhamdulillah ada. Kalau kitab Rumi tak tahulah. Kitab Rumi muka surat berapa? 81. Muka surat 81. Kalau Jawi muka surat 24 di bawah sekali. 24. Lepas tu muka surat kitab Rumi, buku Rumi muka surat 81 ya. 81. Insya-Allah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-faslu thalithu fi bayani syarti usulir riddati wa ma yatarattabu 'alaiha minal ahkami. Itu dia. Al-faslu thalithu fi bayani syarti usulir riddati wa ma yatarattabu 'alaiha minal ahkami. Kita bubuh baris. Kita bubuh baris sebabnya tak berbaris. Pasal yang ketiga. Maknanya kitab kita ni ada 3 pasal. Kalau ingat 2015 pada mukaddimah dulu kita menghuraikan kitab ini. Pada mukaddimah kitab kita baca tu, maknanya kita menerangkan kitab ni ada 3 pasal. Lepas tu satu khatimah. Satu khatimah tu maknanya penyudahnya. Penyudah apa kitab kita ni. Penyudah kitab kita ni dia panggil khatimah. Jadi khatimah ni muka surat 25. Muka surat 25 dia khatimah kisah taubat. Jadi kitab ni 3 pasal dan 1 khatimah. Jadi pasal yang pertama kita dah baca dah. Pasal yang kedua kita baca dah. Yang ketiga ni baru nak baca. Dan insya-Allah khatimah maknanya kesudahan kitab kita ni.
Tu. Pasal yang ketiga pada menyatakan. Jadi pasal yang ketiga ni nak menerangkan, menyatakan, nak menerangkan, nak huraikan. Tu dia uslub kitabnya, nak menyatakan, nak menerangkan. Bab di dalam tajuk kita ni supaya clear, supaya jelas. Itu dikatakan pada menyatakan. Menyatakan apa ni? Syarat hasil riddah. Syarat hasil. Hasil ni menjadi. Syarat hasil menjadi. Riddah. Riddah ni murtad. Makna pasal yang ketiga ni nak menerangkan, nak menjelaskan syarat orang yang menjadi murtad. Yang menjadi murtad ni bukan ustaz, bukan tepung kastad, bukan stad. Menjadi murtad ni iaitu kafir setelah dia Islam. Kita ni orang Islam mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa nama kita ni? Keturunan Islam. Apa nama ayah, aki, nenek, moyang kita Islam. Lepas itu orang dah Islam, maka membuat perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini dia jadi terkeluar daripada Islam. Itu bahayanya. Maknanya kalau kita sembahyang batal. Kalau kita uduk batal. Itu keadaannya. Bermakna Islam ini kita nak tahu keadaan macam mana terputus ataupun terbatal Islam. Ini yang kita nak bahaskan, yang disebut riddah. Riddah tu murtad. Jadi orang Islam jadi murtad. Tu dia. Orang Islam jadi murtad. Dan barang yang teratur atasnya daripada segala hukum. Barang yang teratur daripadanya, maksudnya menerangkan keadaan-keadaan daripada hukum murtad itu. Hukum yang menjadi murtad dan tindakan syarak kepada orang yang murtad. Maknanya, murtad ni apa nama besar kesalahannya. Kalau orang kafir tu, maksud orang kafir, dia memang keturunan dia kafir, lepas tu masuk Islam. Kita ni keturunan Islam jadi kafir. Wal-iyazubillah. Itu dia nak kenaknya. Tuan-tuan semua, kalau apa nama lagi cantik, gambar keluar. Kamera tu. Baru berasa apa nama zoom sikit. Zoom. Kita bukan ramai sangat. 4-15 orang je. Kita jangan malu-malulah. Kita buka kamera. Jadi pasal yang ketiga ni nak menyatakan ataupun nak menerangkan orang boleh jadi murtad. Bukan ustaz, bukan tepung kastad. Jadi cakap kasar ni nak menceritakan tentang seseorang Islam boleh jadi kafir. Jadi kafir implikasinya tak boleh nak semayang kalau mati, tak boleh nak mandi kalau mati, tak boleh nak tanah di kubur orang Islam. Itu implikasinya seorang murtad. Seorang murtad jadinya kafir, walaupun bangsa Melayu, walaupun bangsa apa sekalipun, dia tu terkeluar daripada Islam ataupun riddah. Dalam kitab ni sebut riddah ataupun bahasa kasarnya kafir. Bahasa kasarnya kafir. Dan dalam kitab ni nak menceritakan hal ehwal yang berkait dengan hukum orang yang murtad ni.
Ketahui olehmu hai Talib. Ketahui olehmu hai Talib, maknanya orang yang membaca kitab ini, pengarang nak katakan bahawa kita mengaji kitab ni kena ambil tahu. Kita ambil nak tahu hukum berkenaan dengan seseorang yang murtad ini. Bahawasanya syarat riddah, dia nak masuk dalam tajuknya, bahawasanya syarat riddah itu 3 perkara. Seorang Islam boleh jadi murtad tu 3 perkara. 3 perkara kena letak alif. Perkara tu letak alif. 3 perkara. Jadi bahasa Jawi lama ni peroka alif ro. Kita baca perka. Perka. Jadi nak mengingatkan kita tambah alif perkara. Jadi bahawasanya syarat yang dikatakan riddah ini, syarat yang dikatakan murtad ini 3 perkara. Orang yang menjadi murtad ni disebabkan 3 perkara. Ataupun orang yang jadi murtad ni sebab 3 perkara dia boleh jadi murtad. Kalau tidak, tak jadi murtad. Walaupun dia buat benda-benda murtad. Murtad. Jadi kita nak sebutkan yang 3 perkara ini, sebelum 3 perkara ini syarat dia, yang boleh menjadi murtad ini, pertama sekali i'tiqad, kepercayaan. Pertama sekali kepercayaan, i'tiqad kita. Orang tak nampak, hanya Allah Ta'ala nampak. I'tiqad. Yang kedua, iaitu perkataan kita. Yang boleh jadi kafir ni, i'tiqad, kepercayaan dia. Lepas itu, perkataan dia menyebabkan menghina apa begitu begini. Lepas tu yang ketiga, yang menjadi murtad ini ialah perbuatannya. Jadi perlu kita ingat, di keadaan semasa, keadaan akhir zaman ni, minta maaf cakapnya, seseorang yang buat kesalahan di mata masyarakat apa begitu begini, dia khabar saya nak jadi murtad, confirm murtad selalu. Itu dia. Saya, oleh kerana saya susah sangat, itu tak boleh, ini tak boleh, saya nak jadi kafir, maka dia tu murtad. Murtad tu dengan sabitnya 3 perkara dalam kitab ni. Dia bercakap begitu, kita tengok 3 perkara. Pertama, akal. Dia bercakap begitu tu, dia ada akal ke tak ada? Kalau dia tak ada akal, makna gila umpamanya, ataupun sewe, tak jadi murtad. Tak jadi murtad. Tuan-tuan dengar tak, orang zaman-zaman ini, kita tak kata ke siapa-siapa lah, orang zaman ini bila buat salah sikit, dia nak khabar saya nak keluar Islam. Pernah dengar? Dalam TV. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang murtad ini, mestilah dia berakal. Berakal. Jadi oleh kerana itu, keluar berakal itu, dia pita, dia pensel meracau, dia mabuk. Dia mabuk tak jadi murtad, walau dia tak sedar. Dia tak sedar.
walaupun mabuk, sengaja ataupun tak sengaja itu, dia mabuk, tak sedar. Kalau mabuk minum arak, mabuk makan ubat, makan ubat, jadi mabuk, dia tak ada berakal. Jadi tidak ada berakal, maka tidak dikatakan dia ni murtad. Itu. Jadi orang yang kita dengar-dengar ni, dia berakal ke tidak? Berakal. Dia tahu. Lepas tu yang kedua, baligh. Maknanya orang kita dengar-dengar ni, baligh ke tak? Maknanya budak kecil ni tak ada mikir ke kisah itu. Lepas tu ketiga, ikhtiar, pilihan dia. Pilihan dia, sebabnya orang yang dipaksa suruh murtad, dia tak jadi murtad. Dia tak jadi murtad. Sahabat Nabi ada sejarahnya, Ammar. Ammar ni Ammar bin Yasir. Ayah dia dipaksa murtad. Yasir ni ayah dia tak nak murtad. Dia tak nak murtad, makanya dia dibunuh. Tapi Ammar ini dia takut dan dia tu kecil lagi, dia kelentong. Dia sebut saya murtad. Contohnya saya murtad. Jadi Rasulullah kata dia tidak murtad kerana dia mengelak diri terpaksa. Terpaksa. Jadi berakal, baligh, ikhtiar, usaha. Jadi salah satu daripada syarat ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, confirm lah dia tu murtad. Hai Talik, bahawasanya syarat riddah itu 3 perkara. Pertama, akal. Kedua, baligh. Ketiga, ikhtiar. Maka tiada diperoleh riddah orang yang gila kerana ketiadaan akal, dan tiada diperolehi riddah kanak-kanak. Itu dia hurai pula. Dia kata orang gila maknanya tak berakal, dia tak ada hukum riddah. Lepas itu orang gila tak ada akal. Lepas tu budak-budak, dia ni kanak-kanak, dia ni masih ketiadaan baligh. Dan tiada diperolehi riddah orang yang digagahi kerana ketiadaan ikhtiar. Maknanya orang yang murtad ini tidak boleh dipaksa. Maknanya ugutan bunuh. Dia khabar kalau awak tak tukar ke agama asal awak, saya tembak. Umpama gitu. Dia berkhabar, maknanya saya menganut agama asal. Yang sebenarnya ditipu je. Tidak jadi murtad kerana dipaksa. Kerana orang tu macam gila, dia tak ada akal. Macam kanak-kanak, dia tak balik. Boleh faham? Boleh. Jadi jangan sebarangan nak mengabarkan orang itu murtad. Jadi kita melihat kepada 3 syarat. Syarat pertama apa? Akal. Syarat pertama akal. Syarat kedua Baligh. balik. Syarat ketiga Ikhtiar. ikhtiar. Apa makna berakal? Boleh fikir. Boleh fikir. Apa bermakna balik? Cukup umum. Cukup umur. Apa bermakna ikhtiar? Lihat dia. Kerelaan sendiri. Kerelaan sendiri. Habis itu. Syah dan perhatian.
Pengarang kitab ni nak mengabarkan kita, suruh kita mengambil perhatian. Syahdan, jikalau murtad seseorang kemudian maka gila ia, tiadalah dibunuh akan dia di dalam gilanya. Seseorang murtad hukumnya bunuh. Hukumnya bunuh, dipancung dengan syarat di pemerintah meminta ataupun memanggil dia, menangkap dia, maknanya nasihat dulu. Dalam kitab-kitab fiqh tu, dalam kitab Matla'i tu, dalam kitab Jawahirus Saniyah, dalam kitab Furu', dalam kitab Kashful Lisan, dalam kitab Iqna', dalam kitab Fathul Wahab, begitu juga syarah-syarahnya. Syarah Iqna' tu Hasyiah Bujairimi, syarah Fathul Wahab tu Hasyiah Jamal, menerangkan satu persatu yang berkaitan dengan riddah ataupun hukum murtad ni di belakang sana. Di belakang kitab tu, Kisah Al-Jinayat. Dia Kisah Al-Jinayat. Kitab-kitab kecil ni tak ada. Kitab-kitab kecil. Kitab Matla'i tak ada. Matla'i tu besar jugalah kalau kitab kitab Jawi. Kitab Sabila tak ada. Walaupun tebal daripada Matla'i. Kitab Buriyatut Tulaq tak ada. Dia mengesahkan ibadat saja. Dia mengesahkan ibadat. Buriyatut Tulaq, Sabila. Tapi Furu' ada. Kitab Furu'. Lepas tu kitab Kashful Lisan ada. Bab jinayat. Sabila tu tak ada kisah jinayat. Dia kisah ibadat. Ada kekah korban nazar, haji. Ujung dia tu tak ada kisah jinayat. Dia tak masuk kisah jinayat. Lepas tu tak ada kisah al-buyu'. Benda al-buyu'. Beli. Bismillah. Pakaian. Al-buyu'. Pakaian bukan? Jual beli. Bukan. Jual beli. Sabila tu tak ada kitab kisah jual beli. Sabila tak ada kisah jual beli. Walaupun tebal. Sabila setebal Quran. Sabila Buriyatut Tulaq setebal Quran juga. Kashful Lisan. Tebal. 5 jari. Kashful Lisan. Tuan-tuan tak pernah dengar Kashful Lisan, saya nak tunjuk. Kashful Lisan. 5 jari kitab Kashful Lisan. Dalam ni ada. Dalam ni. Tapi Sabila tak ada. Tunjuk sikit Sabila. Kitab Sabila. Tebal ni. Setebal Quran lah. Ni dia Sabila. Tak ada kisah riddah ni. Lepas tu kitab Buriyatut Tulaq. Buriyatut Tulaq. Setebal Quran juga. Dia tak ada kisah riddah. Tapi Matla'i ada. Matla'i tu hak kita baca di Pulau Jawa. Kita baca di Pulau Jawa hari Selasa tu, Matla'i tu, kalau hatta Matla'i tu dia kisah ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kalau hatta kita itu alih lah. Alih kampung dia kata.
Aling kampung. Itu dia sebut. Jadi hukumnya dibunuh. Tapi oleh kerana seorang yang murtad, dia murtad, lepas itu dia perintahkan oleh pemimpin ataupun ulil amri, pemerintah, dihukum bunuh. Bila dengar hukum bunuh tu, dia suruh bertaubat apa begitu begini, dia tak embuh bertaubat, dia gila. Maka gila dia tu jadi gila yang disahkan oleh doktor, dia tu jadi gila, jadi tak siuman, maka ditangguhkan hukum tersebut. Lepas tu ditakhirkan akan dia bunuh hingga sembuh daripada gilanya. Jadi murtad ni hukumnya bunuh. Lepas tu pemerintah menasihatkan apa begitu begini, dia tak nak kembali kepada Islam, terus pancung melalui kaunseling, melalui begitu begini perbicaraan apa semua, makanya dia tak nak, maka dibunuh dia. Tapi oleh kerana itu, sebab dia murtad, lepas itu dia gila. Dia gila, ditakhirkan hukum tersebut sehingga dia sembuh. Lepas tu dia sembuh tu, kita tanya lagi. Pemerintah tanya lagi. Nak bertaubat. Suruh bertaubat. Amaran suruh bertaubat, dia tak nak juga bertaubat, maka dia laksanakan hukum bunuh itu. Siapa yang bunuhnya? Siapa yang bunuh? Pemerintah. Pemerintah. Itu. Kita tak boleh. Melalui kehakiman. Melalui kehakiman di negara itu, mensabitkan dia itu murtad dah begitu gini, maka dihukum bunuh. Dan apabila sabitlah, macam kes mahkamah, jika sabit, sabit tu bahasa Arab tu, jika sabitlah, maknanya dia ni pastilah murtad. Maka dan apabila sabitlah riddah seseorang dengan niat. Dalam kitab apa tulis? Dalam kitab Jawi. Betul, niat. Dia tulis lain, Ustaz. Lain. Apa dia? Binah. Bayanunha. Bayanunha. Bayanu. Macam mana? Kitab saya ni tulis niat. Dan ni tulis benih, boleh baca, Ustaz? Benih. Saya niat. Ubah niat. Dan apabila sabitlah riddah seseorang dengan niat, makna pasti dia nak jadi murtad, atau dengan ikrarnya, lidahnya, wajiblah menyuruh dengan taubat, dengan tiada diberi tangguh. Apabila seseorang itu sabitlah dengan niat, kita tengok kepada ikhtiar. Syarat tu, syarat yang pertama akal, yang kedua balik, yang ketiga ikhtiar. Maknanya dengan niat, syarat dengan niat ataupun dengan pengakuan dia, wajiblah menyuruh dia taubat dengan tiada diberi tangguh, maka disuruh bertaubatlah. Sebab dengan niat itu, dengan ikrar itu, automatik dia jadi kafir. Automatik dia jadi kafir. Contohnya, dia menyeberang jalan dengan niat murtad, dengan ikrar dia, dengan tahu dia apa begitu begini, menyeberang jalan, tiba-tiba kereta langgar dia pun mati, maka sesungguhnya dia mati kafir.
Sebab itu dia kata wajiblah menyuruh dengan taubat. Tak boleh bertangguh-tangguh. Tak boleh bertangguh-tangguh, disuruh bertaubat. Kita zaman ini permohonan untuk murtad tak ke kelakar. Permohonan untuk murtad ke mahkamah tinggi. Tidak ada undang-undang murtad. Masalah tu. Masalah kehakiman kita nak dengar kisah murtad ni didengar mahkamah sivil. Mahkamah syariah untuk mal saja. Nikah, kahwin, harta pusaka apa gitu gini. Menjaga anak, hadanah, bercerai apa gini. Jadi nak murtad. Jadi boleh memohon murtad. Jadi minta maaf cakapnya, kita ni tak kemas lagi. Tak kemas makna orang Islam boleh nak memohon murtad. Sebab ada saluran dia memohon murtad tu. Ibarat borang permohonan murtad. Jadi oleh kerana itu, kita Islam ni sampai ke mati. Kalau orang kafir, tu so paksa-paksalah dia. La ikraha fid din. Makna tak ada paksa orang kafir tu masuk Islam. Tetapi bila dah masuk Islam, dia dipaksa, wajib dipaksa untuk maknanya menjaga akidah Islam. Itu bezanya. Jadi oleh kerana tidak ada makna berzaman dah kita merdeka apa begitu begini, tidak dihiraukan kisah murtad ini. Tapi kalau di Brunei dia ada kisah murtad ni. Hukum-hukum dia berkait dengan murtad. Itu dia. Lepas tu, dan jika taubat daripadanya, orang yang murtad ni bertaubat, kita suruh dia bertaubat, diterimalah taubatnya dengan segala syaratnya yang lagi akan datang. Jadi oleh kerana itu, bila dia disuruh bertaubat, dia bertaubat. Bertaubat maksud macam mana? Dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Di bawah tu khatimah fi bayani taubi wa syurutiha. Penyudahnya menyatakan taubat dan syarat-syarat dia. Syarat taubat. Jadi oleh kerana itu, bila dia bertaubat, makna dia suruh mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu istighfar. Kerana apa mengucap 2 kalimah syahadah? Kerana apa? Kerana apa? Dia suruh mengucap 2 kalimah syahadah? Sebab dia bukan Islam dah. Sebab dia bukan Islam. Dia kafir. Walaupun nama Muhammad, keturunan Melayu, dia dah kafir. Jadi kafir wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas itu, setelah 2 kalimah syahadah tu, dia wajib istighfar. Tu keadaannya. Lepas itu, syarat-syarat taubat yang akan datang. Syarat-syarat taubat. Maka tiadalah dibunuh kepada dia orang murtad ni, maka tiadalah dibunuh ia murtad. Ia orang murtad kerana firman Allah Ta'ala, qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ayat Al-Quran, kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menengok kepada mu'jam ayat Quran ni, qul lil ladzina kafaru, apa nama ayat 38 surah Al-Anfal. Jadi kalau kita nak tahu ayat-ayat ni, dia ada mu'jam Quran. Dia mu'jam kamu Quran. Kamu Quran tu kita dapat isim ataupun fi'il nahu ya. Kita dapat isim ataupun fi'il, maka kita cari macam kamu lah. Nanti nak tunjuk. Kamu Quran. Kamu Quran ni. Kamu Quran. Buku Rumi ada tulis. Biasanya buku Rumi terjemahan dia ada tulis. Dia tulis surah ayat tak? Ya. Yeah. Ada tulis. Buku Rumi. Ada. Ini kamu Quran. Setebal ni. Jadi kalau kamu mu'jam ni, kamu Quran ni, kita mencari ayat, tak dapat surah benda. Dia boleh tengok. Dia tepat sini. Kita maknanya solatika. Solatika, solatahu, surah benda ni. Pernah tengok? Tebal. Tebal. Nak menau ke surah ni. Lepas tu hak kecil, ada juga hak kecil ni. Dia dua kamuh. Yang kamuh ni kecil je. Kamuh ni. Dia panggil Fathur Rahman li talibi ayatul Quran. Satu lagi ni Mu'jam li alfaz al-Quranil Karim. Mu'jam kamu mengetahui lafaz-lafaz Quran. Tak pernah tengok tak? Tak pernah. Belilah sebutir. Mudah. Mudah. Setebal pimpinan Ar-Rahman. Setebal tafsir pimpinan Ar-Rahman. Di rumah ni mudah sikit menunjuk kitab belakang. Belakang. Habis itu. Tafsirnya, huraiannya, katakan olehmu ya Muhammad, bagi segala mereka itu yang kafir, maknanya yang murtad, jika masuk Islam mereka itu, nescaya diampuni bagi mereka itu barang yang telah terdahulu daripada dosa mereka itu. Itu dia. Jadi orang kafir ni bila masuk Islam, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala kepada dosa-dosa mereka itu. Makna dikiyahkan
kepada orang kafir ni, makna orang Islam, lepas tu dia kafir, murtad, diampunkan dosa-dosa dia tu kerana kembali kepada Islam. Dan jika enggan ia, orang murtad enggan, dan jika enggan ia daripada taubat, maka wajib membunuh dia dengan memotong lehernya dengan pedang. Membunuh dia. Jadi hukum bunuh ni bermakna disebutkan dengan pedang ni sebab ada hadis. Sebab ada hadis. Membunuh ni maknanya hukum bunuh pun Islam itu kesihan belah kepada orang yang dihukum. Kalau tembak, hukum tembak, buat peluru tu tak masuk, siksa dia. Kalau hukum gantung, terjelai-jelai lidah. Tapi kalau makna hukum Islam ni, kesalahan qisas ke, kesalahan bunuh balas bunuh ataupun kesalahan murtad ni, pancung. Pancung dia maksudnya kita mikir sakit ni kepala. Jadi dah pancung kepala, tak ada mikir lah dah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kasihan belah kepada hamba-hambanya. Dan indahnya hukum syariat Islam itu. Syariat Islam itu indahnya, maknanya sampai nak mati, hukuman mati, menjalani hukuman, relax. Relax, tenang. Ada hadis Nabi, iza zabahtum fa ahsinuz zibhah wa iza qataltum fa ahsinul qatlah. Nabi bersabda, iza zabahtum fa ahsinuz zibhah, apabila kamu menyembelih binatang itu, naklah sembelih molek-molek. Kita bab sembelih, bab dalam kitab Az-Zabaih, maknanya kita mengaji dan kita huraikan, menceritakan kepada masyarakat kita, bila nak sembelih ni jangan digantung. Perbuatan tu haram. Gantung macam mana? Gantung leher pada tiang. Sebenarnya menyembelih ni baringkan dia. Baringkan dia. Ini tiang gini Biasa-biasa orang menyembelih korban, menyembelih kekoh, menyembelih ni. Dia angkat, saya selalu dalam kuliah-kuliah cerita, terutamanya masa musim-musim korban. Leher ni terangkat bau binatang dah. Tuan-tuan faham? Terangkat bau binatang tu, lepas tu dia sering tegang. Jadi bila dia tegang, kita ambil pisau, lepas tu pisau, mana sembelih, kita bimbang dia meronta. Takkanlah tak meronta, sakit. Cuba kita kena sembelih, sakit tau. Jadinya dia meronta sebelum diputuskan halqum dengan merih, dia meronta, patah leher. Hukumnya haram makan. Jadi kita, masyarakat kita, maknanya memerhati ataupun dok perkara ini. Kalau lembu tu dia meronta-ronta tu, ni leher ni sikit sangat, batang punai. Kalau manusia ni batang punai tu meronta sikit, kelekak. Jadi bimbang. Oleh kerana itu kita baringkan selamat. Kita ikat begitu begini, baring tegang ke leher dia, dia tak dapat nak bergerak. Dia tak dapat nak bergerak, mana dia tidak ada sebarang kemungkinan dia meronta-ronta. Lepas tu kita semelih ngak, putus halqum marih. Itu maksudnya. Lepas itu dalam bab sembelih ni lah, dalam bab sembelih kitab Az-Zabaih,
dalam bab sembelih. Maknanya kita kena mengaji juga bab sembelih-sembelih ni. Kita sebenarnya. Lepas tu kalau lembu kerbau tu tak mati, ada sebilangan masyarakat kita nak lapah cepat oleh kerana sembelih korban 30 ekor tak mati-mati. Tak mati-mati, dia patahkan leher lembu. Patah tu halal dimakan kerana halkung marih terputus, tapi mematahkan hukumnya haram. Halal makan sebab dah halkung hamrih putus. Lepas tu nak cepat mati, patah ke leher dia. Maka hukumnya hukumnya haram bagi orang yang mematahkannya. Itu Nabi kata, "Idza zabahtum fa ahsinu zibha." Molek-molek. Lepas tu sirah, kisah korban Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kan? Ikat. Lepas tu pisau tajam. Lepas tu ditutup sikit, takut merecik darah sini. Lepas tu dia kabar ikat, takut meronta-ronta. Itu dalam tafsir cerita kisahnya. Jadi hukum syariat kitanya ada adab-adab yang berkait dengan sembelih. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah bunuh ni, man baddala dinahu faqtuluhu, man baddala dinahu faqtuluhu. Artinya barang siapa menggantikan ni maksudnya menggantikan agamanya, tukar agama. Menggantikan agamanya, maksud dia tukar agama. Murtad lah. Artinya barang siapa menggantikan agamanya, makna murtad, tukar agama dengan agama yang lain, masuk agama yang lain. Kalau pun boleh tak makan dia. Ana, hilang. Hilang. Ini. Hilang. Lain ke? Tak, buka balik. Tekan ni balik. Tekan tu mic kau. Mic. Tekan balik. Suara dia. Aduh. Dengar. Dengar. Ada gambar tu, ada. Nampak? Nampak. Mungkin pada laptop Ustaz tak nampak kan? Laptop saya. Rancangan tergendala. Artinya barang siapa menggantikan agamanya dengan agama yang lain, maknanya murtad, maka bunuh oleh kamu akan dia. Mana bunuh oleh kamu akan dia. Maksudnya bunuh tu dengan ada hadis lain tu dipanggil bisayfi. Bisayfi, sesiapa yang menukarkan agama dia, faqtulu bisayfi. Hadis lain dalam Subulus Salam. Dalam Subulus Salam, sesiapa yang menukar agama dia, maka dipancung dengan pedang. Subulus Salam, pernah menengok kitabnya? Pernah? Subulus Salam. Subulus Salam.
Kita hadis 10 salah. Lepas tu 2. Jadi dalam ini ada menceritakan tentang bunuh dengan pedang. Pancung dengan pedang. Pancung dengan pedang. Dalam ni. Adapun memerintahkan membunuh dia, membunuh dia itu raja atau naibnya, pemerintah lah, kerajaan mengarahkan membunuh dia. Dan jika ada yang membunuh dia itu lain daripada raja atau naibnya, maka ditakzirkanlah akan dia. Maka seorang lain membunuh ke dia, orang lain membunuh ke dia, maksudnya salah. Salah maknanya arahan membunuh ke dia ni, arahan membunuhkan dia ni, dia memang murtad dah. Dia memang murtad, kafir apa begitu begini-gini, maka diarahkan ke sistem kehakimannya, sepatutnya diarahkan oleh pemerintah dibunuh ke dia. Oleh kerana dia ni murtad, menghina gitu gini, orang bunuh selalu ke dia. Bunuh selalu ke dia murtad ni, maka orang yang membunuh dia ni ditakzirkan dia. Ditakzirkan dia, dia kena hukum penjara. Dia sepatutnya kehakiman yang menetapkan. Tapi confirm dah dia ni murtad, pancur ke, bunuh ke, jadi orang yang membunuh dia tu ditakzirkan, dia dikenakan hukuman kerana tidak mengikut sistem. Kita Islam ni sistem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih ada, baginda lah sebagai hakimnya. Sebagai hakimnya. Oleh kerana itu, di dalam pemerintahan Islam yang tinggi sekali, hakim. Hakim memutuskan bila sabit dia murtad apa begitu begini, dia dihukum apa nama ni, pancung. Dihukum pancung, adalah orang yang bersabit dengan hukuman itu, melaksanakan hukuman itu. Maka apabila sudah dibunuhkan dia, orang yang murtad ni, apabila sudah dibunuhkan dia, janganlah disemayangkan dia atasnya, dan janganlah kitab tu, dan janganlah itu tulis bagaimana dalam kitab tu, macam mana, dan jangan janganlah ditanam pada tempat kubur orang Islam. Janganlah ditanam pada tempat kubur orang Islam. Tu dia. Jadinya orang yang murtad ini dihukum bunuh. Memberi hukuman dia pemerintah, dan melaksanakan hukuman dia pemerintah juga. Tiba-tiba ada orang awam, oleh kerana dia murtad, menghina Islam apa begitu begini, dia bunuh selalu. Contohnya dia ambil Quran, dia bakar, dia berak, dia kencing, dengan syarat dia tu berakal, balik, lepas tu dia tu ikhtiar dia sendiri. Dia ikhtiar dia sendiri. Maka orang ni bunuh dia. Maka bila bersabit dengan bunuh dia tu, orang ni yang membunuh itu, dia kena takzir. Hukum takzir ni, apa-apa hukuman yang dipikirkan oleh pemerintah kepada dia. Dia tak ada hukum qisas, tak ada hukum hudud. Hukum takzir. Dipanggil hukum takzir. Takzir ni atas hukum pemerintah.
Hukum pemerintah. Dia ni maknanya ta'zir ini tak sampai kepada hukum qisas, tak sampai kepada hukum hudud. Dia kata dia dibuang negeri. Terserah. Dia dibuang negeri, ataupun dia dibuang daerah, ataupun dia di penjara. Itu hukum ta'zir. Jadi orang yang murtad ni tak boleh buat pandai-pandai kita nak menghukumkan dia. Lepas tu, bila dah dibunuh, contohnya dibunuh oleh pemerintah, hukuman bunuh, bila dibunuh oleh pemerintah, maka tidak boleh dia disembahyangkan. Lah, sebab apa tak boleh disembahyangkan? Sebab Kape. Sebab kafir. Dia sebab kafir, dia murtad. Murtad ni bukan ustaz-ustaz ni. Kalau ustaz-ustaz ni sedap juga. Dia ni kafir, tak boleh nak semayangkan dia. Lepas itu tak boleh pula tanam di perkuburan Islam. Hukumnya sembahyang tak sah, lagi haram. Lepas tu di tanah perkuburan Islam, kita ditempatkan dia tu, hukumnya haram. Tak apalah, dia dah mati dah. Apa nama ni, kita di tanah di perkuburan kita, di pinggir ataupun di tepi. Tak boleh. Nisbahkan perkuburan Islam, tak boleh. Maka kalau kita dikebumikan di perkuburan Islam, hukumnya kita berdosa sampai hari kiamat. Sebab orang murtad. Orang murtad dan tak boleh nak disembayangkan. Jadi ringkasnya di dalam kita membicarakan pada malam ini kisah syarat-syarat orang yang murtad. Pertama sekali, orang yang murtad ni dia mempunyai syarat-syarat. Mempunyai syarat-syarat dan hukum-hukum tertentu. Syarat dikatakan orang yang murtad ini, pertama, akal. Kedua, baligh. Ketiga, ikhtiar sendiri. Bila sabit keadaannya, jadi oleh kerana ketiga-tiga syarat ni mesti kepada orang yang murtad ni, kita nak tengok dia ni tak gila. Dia ni tak gila tapi tak balik, tak cukup syarat. Dia ni dah balik tapinya dia ni dah balik tapinya gila. Tak cukup syarat juga. Tak cukup syarat. Makna komplit dia ni berakal, lepas tu dia balik, lepas tu ikhtiar sendiri, rela sendiri. Dia ni dah balik, berakal, tapi dipaksa. Tak cukup syarat juga. Dia ni dipaksa. Dia dipaksa, macam saya khabar tadi, tak balik, tak berakal. Tak boleh juga. Tak boleh. Jadi komplit dia maknanya waras sungguh-sungguh lah. Bukan senang bila sebut murtad ni bunuh. Bukan senang. Jadi oleh kerana kita melihat kepada syarat-syaratnya. Lepas itu, yang keduanya dibahaskan, orang yang murtad ini setelah dia disuruh bertaubat, maka dia hukum bunuh. Jadi bila dia hukum bunuh, yang ketiganya, dia tak boleh nak ditanamkan di perkuburan Islam, tak boleh nak semayang, tak boleh nak kafan. Kerana dia orang kafir. Dia orang kafir. Jadi oleh kerana permasalahan-permasalahan ini naklah
dipahami betul-betul yang mensabitkan hukum murtad ini. Jadi hukum murtad ini bukan sewenang-wenangnya dijatuhkan kepada orang lain. Maknanya dijatuhkan pada orang lain, kita melihat kepada saya sebut tadi 3. I'tiqad, perbuatan, percakapan. 3 dia. 3 ni boleh menyebabkan dia murtad. Lepas itu tengok kepada syarat dia. Syarat jadi murtad: berakal, balik, ikhtiar lepas tu sendiri. ikhtiar sendiri. Dia apa nama ni, pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Ada nak tanya? Boleh faham? Ustaz, yang kata tadi tak boleh tanam di kubur Islam, Ya. bermakna dia kena tanam di kubur Kristian ke kubur Cina, mana-mana lah. Ke macam mana? Terserah lah. Dia bukan geruk kita. Dia bukan geruk kita dah. Maknanya dia ni kafir lah. Walaupun Keluarga nama Melayu. Ya? Keluarga dia lah kena urus pula dia tanam di mana. Kita perkuburan Islam berdosa kalau kita tanah. Itu keadaan. Dia ada permasalahan gini Ustaz. Katalah Ya. keluarga dia bawa ke tempat lain, orang di situ pula tak tahu yang dia ni dah murtad. Dia tanam di Wajib. kubur orang Islam. Wajib gali kalau dia tahu. Jadi kalau berat orang ni. Ya? kalau orang tahu, makna kita maklum pada Jabatan Agama Islam kena korek semua, Wajib. gali semua. Dia tak Wajib layak di tempat kita. Sampai kejinya, hinanya orang yang murtad ni. Sebab dia Islam bertukar kepada agama lain. Yang saya contohkan tadi, maknanya kita nak dikuburkan, masa kata dia dibunuh murtad ni, kita nak kuburkan di ujung kubur kita. Di ujung kubur kita, maknanya orang tak ada lagi. Tak boleh dinisbahkan kawasan perkuburan. Perkuburan kita ada 6 ekar. Makna yang ujung yang ke 6 ekar tu nak tanah. Berdosa. Haram. Sebab orang kafir. Itu. Jadi keluarga dia dinisbahkan tak putus keluarganya. Orang kafir ni tak putus keluarganya. Tetapi dia diselenggarakan tidak secara Islam. Tidak secara Islam. Lepas tu orang murtad ni lebih dahsyat daripada kafir original. Sebab setelah Islam dia keluar daripada Islam. Wal'iyazu billah. Satu lagi persoalannya. Seseorang yang menggantung diri. Seseorang yang bunuh diri, minum racun. Seseorang yang minum cuka getah. Minum cuka getah. Minum cuka getah ni kolu selalu je. Habis ni. Habis. Jadi permasalahannya orang yang bunuh diri hukumnya murtad. Hukumnya murtad. Tetapi orang yang membunuh diri ini sengaja membunuh diri. Persoalannya berlaku gantung diri dalam bilik. Macam manakah hukumnya? Keadaan dia tu. Jawab dianya,
dia ni ketika membunuh diri ni orang tak tahu. Orang tak tahu. Tiba-tiba tergantung. Siapa yang boleh menyaksikan yang dia ni waras? Waras. Jadi oleh kerana itu kita takut dengan Allah Ta'ala, kok bimbang kita salah membuat keputusan, maka orang yang membunuh diri ni wajib dimandi, wajib dikafan, wajib disemayang, wajib ditanam di perkuburan Islam. Sebab kita tak tahu. Sebabnya tidak ada siapa yang mengesahkan ketika dia membunuh diri itu, adakah dia waras ataupun tidak. Dia waras ataupun tidak. Yang keduanya, dia membunuh diri, kemungkinan orang lain yang menggantung dia. Jadi tak sabit dia membunuh diri, tidak ada bukti. Oleh kerana itu kita naklah dilaksanakan 4 perkara seperti biasa. Seperti biasa. Sebab saya ni ada pengalaman ni di Temeloh dulu. Menggantung diri dalam bilik. Orang situ tak embuh, mandi apa semua sekali. Saya pergi. Saya kata, masalah ni, orang ni, siapa yang boleh mengesahkan kerelaan dia bunuh diri? Kita tak tahulah. Yang tahunya dia putus cinta. Lah, putus cinta mungkin dia akal dia tak waras. Lepas tu saya khabar, siapa yang nak mengesahkan ataupun nak menjadi saksi di padang mahsyar esok? Kalau begitu susahlah dia. Kalau begitu susahlah. Jadi kita tak nak susah di dunia, di akhirat. Jadi kita dalam keadaan bukti tak ada, kita tak tahu, maka disempurnakan secara Islam. 4 perkara, selesai masalah. Tu dia. Ada lagi? Ada lagi nak tanya? Ada? Tak ada? Ada? Jadi kalau tak ada, kita setakat ini dulu. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula. Minggu depan pula syahdan. Syahdan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. InsyaAllah kita jumpa minggu depan di hari yang sama, di waktu yang sama. Wallahu a'lam. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ya. nak tanya ni yang domain dia ni. Ha. Janganlah disemayangkan akan dia tu seseorang lah. Akan dia murtad. Akan dia murtad, Seseorang yang murtad. atasnya nya Janganlah disemayang akan dia akan murtad. Orang Hello Ustaz. ya. Putus tadi. Ha. Janganlah disemayangkan akan dia akan orang yang murtad, atasnya Atasnya orang yang murtad. Janganlah disemayangkan akan dia orang murtad, atasnya orang murtad. Terima kasih Ustaz. Sama.